Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. So, alhamdulillah malam ni kita bersama sekali lagi bersama dengan Online Sifu. Okey, kepada siapa penonton-penonton yang bakal masuk sebentar lagi, untuk pengetahuan, Online Sifu adalah satu platform di mana kita membawa subjek matter, pakar-pakar untuk berkongsi secara santai. Okey, so dan malam ini dan untuk berkongsi pendapat, berkongsi dengan audiens dan audiens penonton-penonton di luar sana, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, akak-akak, jangan risau, ada soalan tolong tanya kepada kami, tak ada masalah. So dan alhamdulillah bersyukur kita malam ini Online Sifu bersama dengan saya untuk malam ini, hos anda Hadi Saleh, dan malam ini kami bawakan dua pakar untuk bicarakan dan berkongsikan dengan tema kita malam ini, bisnes dan tanggungjawab. Cuma bila cerita pasal tips anak pintar, ni sesuai termasuk untuk saya sendiri. So saya dengan rela hati pun sangat happy dengar untuk topik tips anak pintar malam ni. Dan malam ini kita juga bersama dengan dua panel yang hebat. Kita ada bersama saya, panel pertama kita Cikgu Arif. Boleh say hi sikit Cikgu Arif? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Dan bersama saya seorang lagi panel, Umi Sandra. Hai Umi. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih Cik Adi. Sama-sama. Okay, so let's kita introduce sikit lah kepada siapa yang baru masuk kita punya Online Sifu malam ni. Okay, bersama kita panel pertama kita Cik Muhammad Arif, atau lebih selesa dipanggil sebagai Cikgu Arif. Cikgu Arif dah lebih pengalaman mengajar membaca kepada kanak-kanak yang berumur daripada 3 tahun hingga 12 tahun sejak daripada tahun 2005 lagi. Dan sekarang Cikgu Arif juga merupakan founder ACE Learning Center yang merupakan kelas belajar membaca untuk kanak-kanak tersebut yang sekarang berada di Bandar Baru Bangi, Seksyen 4. Mungkin nanti Cikgu Arif akan ceritakan lebih lanjut lah selepas ini. Dan panel kedua kita pada malam ini adalah Umi Sandra. Okay. So Umi Sandra berpengalaman mengajar dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Maksudnya untuk taska, untuk tadika, lebih kurang dalam 25 tahun. Wow, okay, agak lama. Okay. So and then kemudian sekarang merupakan pengusaha tadika Intan Bestari dan juga taska Intan Ku Bestari lebih kurang dalam 23 tahun. Di Kelang. Okay. So bila dengar Kelang ni, semua orang risau kan, tak ada masalah. Tapi Umi Sandra sanggup luangkan masa untuk kongsikan kepada anda semua dan bersama dengan Cik Bari untuk kongsikan tentang tips anak pintar. Okay, so tanpa membuang masa kan, bila cerita pasal tips anak pintar, ibu-ibu, bapa-bapa kat luar sana akan tengok, dia akan mungkin yang mana hadir malam ni, dia akan dapat tengok malam ni. Alhamdulillah, syukur. Kepada siapa yang tak berkesempatan untuk tengok malam ni, jangan risau, you boleh tengok ulangan Online Sifu selepas ini dari masa ke semasa. Tapi pada yang malam ni kita dengar live terus daripada pertama, apa yang boleh bantu mungkin daripada parent muda macam kami yang ada anak untuk tanyakan, ada soalan boleh tanya terus kepada Cikgu Arif, pada Umi Sandra, apa tips anak pintar dari segi yang berbeza. Satu mengajar baca, satu lagi nak besarkan daripada kecil sampai ke besar. Alright, okay. So, tanpa buang masa, Cikgu Arif, are you ready? Ya, saya. Alhamdulillah, okay, so, insyaAllah. Saya ada satu soalan yang simple je, boleh tak? Cikgu Arif sharekan sedikit apa background dan inspirasi Cikgu Arif sehingga tercetusnya ACE Learning Center ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Hadi. Selamat datang juga Umi Sandra. First of all, untuk pengetahuan semua, saya ni bukan real cikgu pun. My original background is actually aerospace engineering. Graduan aerospace engineering. Cuma mungkin darah guru tu mengalir kot. Arwah ayah saya memang guru. Jadi bila dah tengok hari-hari mengajar tu kan, kita secara tak langsung memang minat dan memang orang kata meletakkan sepenuh masa dan komitmen untuk kita mengajar lah. Okay, dari sepanjang saya di universiti dulu pun dah memang biasa mengajar di pusat-pusat tuition dan sebagainya. Cuma ada satu insiden ataupun satu situasi yang membuka mata saya. Ada satu masa dahulu pada tahun 2005 lah, awal pembabititan saya dulu.
Saya telah diundang ke sebuah sekolah. Nama sekolah tu kita tak perlu sebutlah kan. Pada ketika itu saya telah diperkenalkan dengan sebahagian besar pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 yang tak boleh baca lagi. Jadi bila kita dengar tu it's quite worrying lah kan. Kita rasa risau, dan daripada itu sebenarnya yang mendatangkan satu keazaman, dan kita pula minat kan, jadi kita cuba usahakanlah. Maka dari bermula di situnya tercetusnya Ace-Link tu di bawah kendalian saya sendiri, dan our first student dulu sebenarnya umur darjah 4. Kita awal-awalan tu buka untuk darjah 4, tapi semakin lama semakin banyak permintaan, peringkat umur penerimaan tu sambutan semakin ramai. Daripada darjah 4 turun ke darjah 3, turun ke darjah 2. Sekarang even ada yang 2 tahun setengah pun ada yang apply. Cuba mungkin kalau 2 tahun setengah tu pada saya terlalu awal, so kita delaykan dululah. So setakat ni itulah sedikit sebanyak yang saya boleh ceritakan tentang diri saya dan juga Ace-Learning, insyaAllah. InsyaAllah. Alright, okay. So saya pun tertarik dengar kan, maksudnya bila Cikgu Arif nampak kan inspirasi daripada tingkatan 3 saya terkejut. Tingkatan 3 tak boleh baca. So it's very good, inspiring story. Mungkin lepas ni kita pun nak lagi tahu lagi daripada Cikgu Arif. Tapi sebelum tu nak tanya Umi pula. Umi, bagaimana pula Umi mula perniagaan tadika ni, Taska ni? Saya pun teringin juga sebab saya pun hantar saya ke Taska kan, dan sampai kenapa? Baiklah, terima kasih ya Cik Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, okey, perlibatkan diri dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak pada awal-awal usia belasan tahun lepas SPM saya dikelilingi oleh anak-anak budak-budak kecil. Budak-budak kecil suka menghampiri kita. Pada dulu Cikgu Arif, saya dulu sebenarnya minat pada bidang engineering. I see. Dia tukar pula. Tukar position atas nasihat. Yes, atas nasihat cikgu saya lah, bekas cikgu saya dulu. Dia menasihati saya, dia kata, Sandra, dia kata ambil bidang pendidikan kanak-kanak, dia kata. Dan kat situlah saya mula berfikir, ya ke saya, betul ke pilihan saya ni, sebab pada masa tahun 80-an 90-an tu tadika tak seperti hari ni. Tadika tak seperti hari ni. Okey, tapi saya mendengar nasihat cikgu saya tu, saya memilih pendidikan awal kanak-kanak ni. Dan di situlah bermulanya apabila kita belajar, apa pun yang kita buat kena ada ilmu. Dan bila saya mula belajar tentang pendidikan awal kanak-kanak di pada masa tu di Damansara. Pada masa tu tak ada lagi institusi ataupun mana-mana IPT yang menawarkan program pendidikan awal kanak-kanak. Tak ada lagi. Jadi saya memberanikan diri mengambil bidang ni, dan saya menyelami tentang dunia kanak-kanak itu sendiri. Dan kat situ barulah saya mengetahui bahawa anak-anak yang kita nampak duduk diam tu baik, yang kita bersangka itu adalah anak yang baik, dan anak yang ligat-ligat ni kita bersangkakan yang mereka tu anak yang nakal. Tapi bila dah belajar tentang dunia pendidikan kanak-kanak ni, barulah kita tahu bahawa anak yang sedemikian ni adalah anak yang perlu perhatian. Anak yang nakal, yang kita kata nakal tu sebenarnya anak yang pintar, cerdas. Kat situlah bermula cetusnya idea tentang dunia pendidikan kanak-kanak, dan seterusnya saya terus meningkatkan lagi pengetahuan dan ilmu pendidikan kanak-kanak sehingga peringkat master lah. Alhamdulillah. Banyak jugalah ni pada apabila memilih tentang dunia pendidikan kanak ini bukan satu topik ataupun jurusan yang mudah pada masa tersebut, pada masa tahun 80-an 90-an bukan satu yang mudah sebabnya kita terpaksa bersaing ataupun meyakinkan orang luar tentang pendidikan, betapa pentingnya menghantar anak-anak ni awal ke sekolah ataupun menimba ilmu. Pengalaman apa yang Cikgu Arif alami tu sebenarnya saya dah lalui jugalah. Maka di samping sokongan suami, then saya mulalah membuka tadika ni kerana saya merasakan bahawa ramai lagi
anak-anak perlu diberi pendidikan awal kanak-kanak. Maknanya golongan-golongan kawasan-kawasan pinggir bandar perlu diberi perhatian. Sebab tu tadi Kain Tamisari ni berada di kawasan pinggir bandar. Nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Stina. Alright. Okey, terima kasih Umi kan. Suka sharing kan. Okey. Tapi bila saya dengar tadi kan, maksudnya daripada sampai ke master untuk pendidikan awal kan. Alhamdulillah. Dan betul lah, saya pun ada setuju dekat satu statement Umi cakap tadi yang kebanyakan parent bukan saja dulu, sehingga ke hari ini pun bila dia tengok anak-anak yang pendiam ni adalah anak-anak yang baik. Sedangkan yang nakal ni adalah yang mana yang sebenarnya memang nakal lah, yang aktif ni. Tapi yang mana yang terdedah macam saya pun ada rezeki, alhamdulillah pernah terdengar, terbaca yang sebenarnya yang aktif ni yang bagus, yang baiknya. Tapi mungkin untuk anak pintar malam ni saya pun nak berdengar lebih lanjut daripada Cikgu Arif dengan Umi, apakah yang boleh bantu parent-parent di luar sana tentang konsep tips anak pintar yang sebenar, yang mana mungkin lari daripada benda yang mereka dengar sebelum ini. Okey, so untuk yang seterusnya nak tanya kat Cikgu Arif sikit lah. Tadi bila kita dah cerita sikit pasal anak pintar, Cikgu Arif boleh tak bagi sikit apa sebenarnya anak pintar dari definisi Cikgu Arif sendiri? Okay, baik. Bila kita sebut tentang anak pintar ni, saya suka kalau kita boleh sentuh tentang definisi anak pintar menurut kebanyakan orang. Kalau mengikut pengalaman saya sendiri, berjumpa dengan parents dan daripada kalangan masyarakat kan, secara normalnya anak pintar ini diassociatekan dengan mereka yang cemerlang dari sudut pembelajaran, ataupun kita boleh katakan yang selalu dapat straight A's, ataupun kalau bila buat examination ataupun peperiksaan selalu dapat cemerlang 80%, 90%, 100%. Dan pada kebiasaannya juga bila mana-mana pelajar yang kalau selalu dapat markah merah je tu kan, ataupun gagal lah kita senang panggilkan, mereka ni selalu dianggap tidak pandai ataupun tidak pintar. Sedangkan sebenarnya kalau mengikut kacamata kami lah daripada para early childhood educator ni, kita melihat perspektif anak pintar ni dari sudut yang begitu luas sekali. Betul. Sebab setiap manusia ni dia ada kepandaian dan kepintaran yang berbeza-beza. Sebagai contoh dia ada satu teori yang dipanggil Gardner's multiple intelligence. Setiap manusia ni dia ada kepandaian yang berbeza-beza. Ada anak-anak kecil yang mungkin kecenderungan dan kepandaiannya kepada kinestetik, berlari ke sana sini, panjat pokok, ataupun kalau tengah belajar tu tak boleh duduk diam, jadi askar duduk bawah meja merangkak-rangkak kan. Tu biasalah tu kan. Ada juga di kalangan mereka ni yang langsung tak minat begitu kontra kan. Lebih suka kepada language, suka membaca, secara fitrahnya memang tiba-tiba jenis yang kalau balik rumah jumpa buku excited, dia seronok kan. Betul. Ada juga yang pula jenis yang visual, ada yang jenis yang suka kepada muzik, dan ada lagi beberapa kriteria dan ataupun intelligence yang tertentu lah. Saya bagi contoh anak saya sendirilah. Kalau saya ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, dua-duanya begitu kontra sekali. Yang kakak ni memang kita boleh nampak kepandaiannya itu ataupun kecenderungannya lebih kepada language. Suka membaca, suka menulis, dan juga suka kepada arts lah. Kalau jika dibandingkan dengan adik dia terbalik. Kalau adik dia balik rumah je memang habis lah, selagi mana ada di rumah tu, selagi itulah dia akan adalah projek dia kan, tuang susu kat lantai, campak barang, ambil sudu jatuhkan daripada meja dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya itu juga adalah satu proses pembelajaran yang menunjukkan kepandaian kanak-kanak ini tersebut. Tapi kadang-kadang malangnya bila kita tidak diberitahu ataupun tidak ada awareness berkaitan dengan ini, jadi parents selalu salah faham lah. Jadi bila datang anak saya ni tak pandai, anak saya ni malas, sedangkan kepandaiannya berbeza. Kenapa terjadinya begini? Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemikiran seperti ini adalah konsep pendidikan di Malaysia itu sendirilah. Kita kalau sebelum ni pembelajaran kita berteraskan
exam orientation ataupun berteraskan ujian. Kalau dulu kan, zaman saya dulu, saya ingat lagi, sekejap-kejap ujian bulanan, lepas tu ada examination, ada ujian awal tahun, akhir tahun, memang stres lah. Mana yang yang suka baca buku, suka hafal, ada seronok lah. Tapi untuk orang yang aduh malas dia nak kena belajar, malas dia nak kena baca kan, dia rasa benda tu sesuatu yang membebankan. Sebab tu pada hari ini sebenarnya saya seronok bila ada melihat perubahan dari sudut pendidikan di Malaysia, iaitu apabila kementerian dia memperkenalkan, kita panggil sebagai PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Sekarang ni dah kurang examination dah kurang peperiksaan dah Tuan Hadi. Dia banyak assessment yang kita lihat. Jadi bila assessment ataupun penilaian seperti ini dilakukan, maka masing-masing ni boleh menonjolkan bakat masing-masing lah. Dari situ kita boleh nampak, oh anak ni rupanya pandai muzik, oh anak ni pandai berkenaan dengan projek, oh anak ni pandai dalam berkomunikasi antara satu sama lain, oh pelajar yang ini berkualiti dari sudut leadershipnya. Jadi dia pelbagai. Jadi untuk kita tafsirkan anak pintar ini kalau dari satu sudut kepada semata-mata keputusan examination ataupun peperiksaan, saya rasa kita perlu berubah dan melangkah lebih sedikit agar skop kepandaian dan kepintaran ini diperbesarkan supaya kita sebenarnya boleh lebih rasa syukur dan lebih rasa sayang lebih kepada anak-anak tu, dan kita tak rasalah mereka ni beban, malah kita mensyukuri, oh rupanya masing-masing ada specialty yang masing-masing pasti ada. Itu definisinya lah untuk saya. Alright, okay. Terima kasih Cikgu Arif. Okay, saya pun suka dengar bila berkaitan tadi Cikgu Arif kata pasal teori multiple intelligence. Saya nampaklah dari betul juga ada banyak perubahan yang berlaku kan, daripada dulu mungkin banyak spesifik semua kena belajar benda yang sama. Sekarang ini nampak terdedah, kebanyakan kanak-kanak pun didedahkan untuk belajar macam-macam perkara. Walaupun perubahan tu masih lagi belum ketara, tapi kita nampaklah dia punya perjalanan pendidikan untuk kanak-kanak sudah agak berubah berbanding dulu. Lepas tu dengan berbagai sistem pendidikan lain yang kita dah perkenalkan lah dari masa ke semasa. Tapi terima kasih, saya suka pasal daripada tips tips anak pintar tadi. So dekat sini pada parent-parent di luar sana termasuk saya juga, so maksudnya yang masih lagi baru membesarkan anak kecil macam saya berbeza. Sebab anak saya dua-dua lelaki. Dan ada 4 tahun dengan 2 tahun. So yang seorang macam kurang sikit, yang seorang lagi adalah agresif. Tapi bagi saya bila dengar daripada Cikgu Arif tadi, kedua-duanya ada intelijen yang berbeza dan kedua-duanya adalah satu proses pembelajaran yang baru kepada parent muda macam kami lah. So mungkin kami perlu belajar lebih banyak lagi macam mana nak besarkan mereka menjadi anak pintar yang skop dia boleh diperbesarkan lagi. Okey. Tapi sebelum kita tanya kepada Umi, sebelum nak tanya Umi, so kita nak analyse sikit lah kepada audien-audien yang baru masuk kita punya live malam ni. Okay, so thank you pada Mama Izzuan kan, kita ada Marina Abdullah, okay, kita ada Alif Aziz, and then kita ada Liza Inayat. Nanti kita boleh minta kitanya admin untuk naikkan dia orang punya komen pun, just klik dekat situ, tak ada masalah. Dan terima kasih juga pada yang lain-lain yang saya tak sebutkan nama. Jangan risau, okay, apa yang anda boleh buat malam ni, tolong like, tolong komen dan jangan lupa sharekan bila anda rasa topik malam ini sangat bermanfaat kepada semua orang. Sama ada tak kisahlah kepada yang dah memang ada anak, yang mana nak membesarkan cucu, termasuk juga yang belum ada anak lagi, yang baru mungkin tengah pregnant ataupun yang bakal menimang cahaya mata ataupun yang belum tahu pun boleh belajar. So at least dia orang sebab ada orang setengahnya takut bila ada anak nanti nak besarkan macam mana, especially dengan pelbagai cabaran yang ada pada dunia masa kini. Okay, so bila cerita pasal dunia cabaran hari ni, nak tanya dekat Umi juga. Tadi Umi dah kongsikan agak clear tentang macam mana Umi terlibat awal dengan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi nak tanya sedikit lah, bila kita cerita pasal cabaran hari ni, kita tak lari daripada kecanggihan teknologi masa kini. Alright, macam mana sebab kita akan nampak parent, saya pun pernah berlaku dululah masa besarkan anak saya sulung. Kita nak muda, kita bagi anak yang kecil besar dengan muzik, didik and friend terlalu awal. Maksudnya bagi handphone sehingga sampai satu tahap tu boleh jadi ketagih.
Okey, jadi adakah teknologi masa kini ni memang akan mempengaruhi proses perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak pintar? Boleh tak Umi bagi perkongsian dan ulasan daripada Umi sendiri? Terima kasih atas soalan tu. Baiklah, sebelum Umi nak jelaskan lebih lanjut lagi tentang soalan yang telah diajukan tu, ingin Umi menyentuh sikit tentang apa yang ibu bapa di luar sana perlu tahu. Yang pertama sekali ialah tentang perkembangan kanak. Apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan kanak-kanak itu sendiri? Okey. Untuk pengetahuan ibu bapa muda, ibu bapa kena tahu bahawa setiap anak-anak akan melalui semua proses pertumbuhan kanak-kanak itu sendiri. Tetapi kebolehan anak-anak itu untuk mencapai satu-satu tahap perkembangan itu adalah berbeza walaupun mereka berada di usia yang sama. Sama jugalah dengan ciri-ciri pandai dan tak pandai itu tadi. Pada hari ini ibu bapa muda hari ini beranggapan bahawa pandai itu dilihat ialah kebolehan mengenal A, mengenal B dan mengenal C. Tapi dia tidak melihat pula kepandaian itu lebih kepada aspek-aspek perkembangan yang lain. Contohnya kita melihat anak tu kalau tak kenal huruf maka dia tak pandai. Dia anggap tak pandai, cikgu tak ajar, dah bayar mahal tapi tak pandai-pandai. Okey. Tak pandai-pandai kan. Jadi sebagai seorang guru terutamanya guru tadika lah guru tadika, mereka sangat boleh Umi katakan sebagai tersinggung apabila ada ibu bapa yang berkata sedemikian. Sebab ibu bapa muda pada hari ini dia tak melihat perkembangan-perkembangan lain. Yang mereka lihat adalah kebolehan baca sahaja dan kenal huruf. Padahal setiap anak-anak ini contohnya walaupun dia tak boleh membaca bahasa Melayu contohnya tapi kita kena lihat juga dari aspek yang lain, kebolehan untuk dia mereka cipta sebab fitrah anak-anak membina dan meruntuh. Sebab tu kalau kita bagi Lego, individu dewasa mencipta Lego setakat menindih-nindihkan satu-satu Lego, tetapi kanak-kanak mereka sangat-sangat kreatif. Mereka boleh mencipta Lego tu sehingga menjadi bentuk kapal terbang, bentuk pedang, mengikut daya imajinasi mereka. Sebab tu seperti yang Cikgu Arif sampaikan awal tadi, pintar cerdas tu terdiri daripada 9 item sebenarnya. Kita kena lihat kebolehan menyanyi misalnya, menyanyi, kebolehan dari segi kerohanian. Kadang-kadang kita lupa anak-anak ni tak boleh membaca ataupun bahasa sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tapi kebolehan dia menghafal doa, surah itu satu keajaiban. Dan sebenarnya dekat situlah kita boleh melihat kecenderungan anak-anak ini tadi, kita boleh dedahkan dia kat mana. Sesuailah dengan soalan tadi, katakan masalah apa tadi soalannya Encik Adi? Teknologi. Okey, teknologi. Kita tidak nafikan bahawa anak-anak pada hari ini terdedah dengan teknologi yang sangat canggih, sama ada TV, gadget, handphone dan sebagainya, internet dan sebagainya. Tidak dinafikan. Kenapa anak-anak ini terdedah dengan sedemikian? Kerana faktor persekitaran kita juga. Faktor persekitaran kita yang tidak selamat menyebabkan ibu bapa muda pada hari ini takut untuk mengeksposkan ataupun mendedahkan anak-anak ni di luar sana untuk bermain berbanding 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kami didedahkan dengan aktiviti di luar rumah. Memanjat pokok, bermain lumpur, main masak-masak dengan api, unggun api yang betul-betul. Jadi kita merasai panas dan sejuk tu macam mana. Anak-anak hari ni kalau kita letakkan cerik, kita kata panas, dia still tak boleh nak bayangkan panas tu macam mana. Sehingga kalau dia menyentuh cerik tu betul-betul panas, dia menarik tindakan refleksi tu balik dan barulah dia akan beranggapan bahawa cerik tu panas. Sampai bila-bila dia punya mindset, dia akan kata cerik tu tetap panas. Itu anak pada hari ini. Okey, impak daripada penggunaan teknologi pada hari ini ada pro and con lah. Kalau kita lihat dari segi negatifnya, anak-anak ni akan menjadi kita panggil obesity epidemic. Di mana mereka lebih selesa dengan gadget, mereka lebih selesa untuk duduk di rumah dan tak nak keluar bergaul dengan kawan-kawan di luar, dan mereka lebih selesa duduk rumah baring
menghadap gadget mereka. Itu antara salah satu daripada impak negatif daripada penggunaan teknologi lah. Okey, seterusnya pula ialah dari segi hubungan sosial antara dia dengan rakan-rakan luar. Okey, mereka contohnya pada pada hari ini anak-anak sibuk dengan PUBG, PUBG dan sebagainya. Mereka bersosial di dalam gadget itu. Kan dalam gadget tu hi dan sebagainya, bersembang-sembang dalamnya, sedangkan mereka tak kenal the real person. Berbanding 20 tahun zaman kami dahulu, kita berjumpa kawan, bersalaman dan sebagainya untuk merayakan silaturahmi lah. Okey. Seterusnya pula, apabila kanak-kanak terlampau sangat kepada gadget menyebabkan mereka kurang tidur. Apabila kanak-kanak ni kurang tidur, maka ibu bapa yang esoknya nak bekerja ni terpaksa melayan kerenah anak yang memberontak. Tak nak ke taska, tak nak ke tadika. Sebab apa? Sebab dia tak cukup tidur. Sebab apa? Malam tadi tidur lambat. Sebab apa? Duk menghadap gadget. Itu dari segi negatifnya. Okey, dari segi yang positifnya pula, sebagai guru especially melihat teknologi ini sangat membantu untuk sebagai alat bantu mengajar. Dalam keadaan kita sekarang hari ini, semua sekolah, tadika, sama ada sekolah dan sebagainya, terpaksa meningkatkan lagi pengetahuan masing-masing untuk menggunakan teknologi ini untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik. Kerana guru mereka sangat khawatir jika anak-anak ni tidak mencapai tahap perkembangan yang mereka kendaki. Saya yakin Cikgu Arif juga mempunyai tahap-tahap KPI yang dia nak sentuh. Okey, menyentuh pada mengenai Tuan Hadi sendiri, mengatakan anak didedahkan dengan lagu ini. Sebenarnya tak ada masalah. Daripada tak ada masalah, sebab sebenarnya anak-anak yang terdedah dengan lagu, dengan dekat gadget tu sebenarnya membentuk perbendaharaan bahasa pada anak kita sendiri. Secara tak langsung mereka belajar bahasa lah di situ. Alright, terima kasih Umi, perkongsian yang agak menarik cerita saya pun itu ada masanya daripada kecil kanak-kanak ni ada sampai 9 item yang kita boleh tahu kan, kebolehan yang pelbagai. Betul lah, kadang-kadang ni tapi kita juga kadang-kadang ada yang kita terkejut, ada kebolehan rohani, ada yang boleh hafal Quran, ada yang di usia yang muda, which means satu keajaiban yang berlaku pada kanak-kanak pada hari ini. Tapi macam itulah, ada perbezaan dan mereka juga, tapi bila kita sebut pasal gadget ni, saya mungkin ada satu soalan sebelum kita nak teruskan kan, sebab kadang ada orang kita nak tengok sama ada, let's say macam gadget tadi, sekiranya kanak-kanak tu dah kecil, alright, mungkin 2 tahun, 3 tahun dah terdedah awal dengan gadget. Mula niat kita parents baik, maknanya dia dedahkan dengan handphone untuk dengar lagu. Tapi bila terjadinya situasi yang mana budak kanak-kanak dah tak boleh nak lepas, dia maksudnya bila nampak, dia bukan nampak ayah dia dulu, bukan nampak dia dia nampak handphone. So dia nampak handphone dan sekarang ni dari kecil 3 tahun dah pandai buka YouTube, dah boleh dengar lagu sendiri. Betul. Dia tahu benda apa. Maksudnya walaupun tak cakap banyak tapi dia dah pandai benda-benda yang macam ni, masih mahir. Awal-awal kita sukalah sebab macam pandainya, tapi dah sampai tahap ketagih, sampai bila tak dapat mengamuk-mengamuk. Mungkin soalan ini boleh Umi sharekan dulu sebelum kita pergi ke sesi yang seterusnya. Di samping kalau ada audien-audien di bawah yang mana tengok live kita pada malam ni, ada sebarang soalan nak tanyakan kepada Cikgu Arif atau Umi, boleh terus tanyakan kepada kami. Boleh Umi, kalau let's say benda ni berlaku, dah kanak-kanak kecil ni ketagih, apa yang parents perlu lakukan dengan cepat? Okey, apa yang parents perlu lakukan apabila anak-anak ni ketagih dengan gadget? Yang pertama sekali, aktiviti yang kita nak lakukan kepada mereka. Contohnya aktiviti yang kita nak buat kepada mereka, aktiviti yang boleh melalaikan mereka sebagaimana aktiviti yang melalaikan mereka dengan gadget. Contohnya seperti aktiviti sains. Okey, aktiviti sains. Apa yang kami buat di Tadika di Intan Besari, kami buat eksperimen bersama student itu sendiri. Contohnya gabungan warna-warna
asas kepada gabungan warna asas ni menjadi warna premier. Mereka melihat sendiri kejadian perubahan warna tersebut. Apabila mereka buat sendiri, mereka melihat sendiri perubahan antara contohnya warna kuning campur dengan biru jadi apa. Mereka melihat sendiri, perubahan warna tersebut, mereka sangat terkejut. Dan apa yang menarik sekali ialah melalui eksperimen yang mereka buat itu tadi, mereka akan simpan ke dalam memori mereka. Itu antara ni. Dan mereka jadikan bila dia nampak Umi je, mereka dah excited nak buat aktiviti sains. Mindset mereka ialah Umi je sains. Umi je sains je. Jadi nak jadikan menarikkan lagi suasana tersebut ialah kita buatkan baju profesor, doktor, dan pakaikan mereka glow cermin mata tu kan, dan mereka merasakan diri mereka adalah profesor. So aktiviti tersebut memang melalaikan mereka, sehingga mereka lupa tentang gadget itu sendiri. Okey, bagi anak-anak yang 2-3 tahun pula, rata-rata ibu bapa melihat menghantar anak-anak ke taska contohnya adalah satu mungkin kos yang bertambah. Tapi ibu bapa muda pada hari ini kena ketahui bahawa menghantar anak-anak ke taska pada hari ini tidak seperti dahulu, seperti menghantar di rumah orang asuh penjaga yang lain. Bukan bererti Umi tak galakkan dan sebagainya lah, tidak. Cuma Umi nak terangkan bahawa anak-anak sebenarnya kalau ikutkan Imam Ghazali, dia kata pembelajaran berlaku bukan ketika anak-anak tu berusia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, tetapi anak-anak mula belajar ketika di dalam rahim ibu itu sendiri. Sebab itulah apa yang ibu buat semasa mengandung tu memberi kesan refleksi pada bayi di dalam kandungan itu sendiri. Jadinya anak-anak yang 2-3 tahun ni tadi bila berada di taska especially, mereka ada aktiviti mereka. So bila berada di taska, mereka memang tak akan menyentuh gadget sehinggalah mereka berjumpa dengan ayah mereka balik. Okey. Alright. Okey. Seterusnya pula luangkan masa. Kalau dah 20 tahun yang lalu kita ada kita panggil membaca buku sebelum tidur. Sebelum ni. Walaupun anak-anak kita masih belum boleh membaca lagi, tetapi exposekan mereka dengan buku. Sebab buku-buku cerita, pemilihan buku cerita pun sangat penting. Peringkat usia 2 ke 3 tahun mereka perlu yang tebal, tulisan yang besar, untuk menarik minat mereka sukakan buku. Kita tidak drill anak-anak ini untuk membaca seawal usia, tetapi kita menanam dan memupuk minat anak-anak suka kepada buku. Itu paling penting sebab buku ni ilmu kan, kita tak boleh nak nafikan. Okey, seterusnya pula ialah kalau peringkat dewasa ataupun remaja, anak-anak yang belum berkahwin dan sebagainya, sebagai ibu bapa kita perlu lorongkan mereka pada bidang ataupun minat mereka supaya apa yang mereka lalui itu tidak menyalahi ataupun tidak bercanggah dengan apa kehendak yang kita nak. Kadang-kadang kalau zaman kami, ibu bapa yang menentukan apa yang kami nak buat, kan? Betul tak Cikgu Arif? Betul. Kan? Tapi pada hari ini generasi Z ni, kita terpaksa mengikut rentak dan kebolehan mereka supaya tak bercanggah dengan apa yang kita kendakilah. Sebab tu Umi sendiri juga mempunyai 2 orang anak dan kedua-duanya mempunyai karakter yang berbeza. Si kakak lebih cenderung kepada era moden sikit, lebih gadget dan sebagainya, lebih kepada buku dan sebagainya, berbanding yang nombor 2. Yang nombor 2 ni dia lebih more kepada Lego, construction. Dia minat kepada Lego ni ketika usia dia 3 tahun. Dia minat. Jadi untuk nak bagi anak-anak ni tadi minat lupakan gadget sementara, supaya kita tak nak jadikan mereka ni ketagih. Untuk anak dia 2-3 tahun ni tadi, kita boleh galakkan mereka menggunakan reward mereka, maybe Lego. Kalau kita melihat dia cenderung kepada Lego, macam anak saya yang sulung tu, dia lebih cenderung kepada puzzle. So setiap kali dia suka habis sesuatu tugasan, kami akan hadiahkan dia puzzle.
Tak kira lah puzzle tu RM2 ke RM5 ke, bagi dia satu penghargaan, bagi dia tu puzzle. Betul. Yang nombor 2 pula, kita rewardkan dia dengan Lego sebab dia memang suka Lego. Tak kisahlah RM2 ke, RM5 ke, RM10, it's okay. Dan kita simpankan hasil kerja mereka di satu tempat, menunjukkan kita ni appreciate apa yang dah mereka buat. Itu antara tip perkongsian yang Umi ingin sharekan lah kepada semua. Okay. Terima kasih Umi pasal kongsikan macam mana awak ketagihan kepada gadget, bukan saja untuk kanak-kanak, terpaksa ni satu benda yang sangat bagus. Tapi untuk kanak-kanak tadi nampaklah maksudnya melalaikan bukan benda yang lalai, tapi melalaikan mereka dengan perkara-perkara yang baik kan, macam kanak-kanak tadi. Nanti maksudnya parent-parent muda, bukan saja saya ataupun pada audience yang ada malam ni, jadi mereka, I rasa diorang nampak dah, okey sekarang ni dah tahu, memang diorang nampak tapi tak tahu cara nak buat macam mana. So melalaikan kepada aktiviti Lego ke, mainan ke, maksudnya lebih baik lah daripada bergantung pada gadget semata-mata lah. Eksperimen sains pun sangat menggalakkan juga. Betul. Dan memberi buku bacaan yang menarik, tulisan yang besar. Banyak tu yang boleh pakai. Okay, so sementara tu saya pula nak tanya kepada audien, boleh teruskan tanya soalan sekiranya ada. Tapi kita teruskan, kita punya topik dah semakin rancak. Sebelum kita akan, tapi kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk kongsikan tentang tips anak pintar daripada pelbagai segi. Dan hari ni kita nak tanya lagi sekali pada Cikgu Arif. Nak tanya juga, tadi bila kita dah cerita pasal hantar anak membaca daripada awal, kenapa parents hantar anak ke e-learning? And then kemudian kita rangkumkan sekali, boleh atau tidak sebenarnya anak lewat pertuturan untuk belajar membaca? So mungkin dalam dua soalan ni boleh Cikgu Arif kongsikan sekali supaya dapat bagi pencerahan kepada parent-parent di luar sana. Baik, terima kasih Cik Adi. Berkenaan dengan dua soalan ni, saya fokus kepada kenapa kebanyakan parents ni hantar ke e-learning lah ya. Saya sebenarnya suka tadi bila Umi ada mention tentang kebanyakan parents dia selalulah merungut bila hantar anak ke tadika, nak masuk ke tahun 1 ke dan sebagainya, anak tu macam tak tahu apa-apa. Dan justifikasi ni selalunya lah dibuat semata-mata bersandarkan kepada tak boleh anak baca je, sia-sia je bayar tadika. Jadi di sini sebenarnya peranan e-learning sebenarnya seperti orang kami, saya ni sebenarnya sekarang lebih kepada educator, mengajar kepada parents, klien lah especially, sebab kita perlu fahamkan kepada ibu bapa semua yang sama ada di rumah ataupun yang mencari-cari, macam Umi maklumkan tadi, kita tak boleh nak menilai sesuatu tu berdasarkan satu aspek sahaja. Okay, jadi sebab itu apabila orang datang bercakap begitu ya, kita memang automatically tak, dia tahu tak benda lain, dia tahu tak macam ni, matematik dia macam mana, kalau melukis dia macam mana, mungkin anak tuan suka kepada arts, mungkin dia belum bersedia lagi untuk belajar membaca. Yes, that is the reason kenapa setiap kali sebelum mana-mana pelajar enroll ke program kami, kita akan ada basic assessment dulu. Kita nak tengok betul ke sebenarnya dia tak tahu ABC, betul ke sebenarnya dia ni malas, betul ke sebenarnya dia ni tak minat, ke sebenarnya ada masalah lain. Kadang-kadang masalah-masalah yang lain macam learning difficulties, learning disabilities, ada macam kita ada disleksia dan sebagainya kan, ada banyaklah pelbagai lagi. Kadang-kadang benda itu kita tak address dan kita tak teliti dengan sewajarnya. Jadi kadang-kadang bila masalah yang ada ini kita tak atasi, maka secara tak langsung itu yang jadinya ni salah, tu salah, ini salah. Okay, jadi kenapa betul semua orang salah, dia tak nampak apa yang dia dah belajar lah, sedangkan sebenarnya banyak sangat yang anak-anak ni dah belajar bila dia pergi ke sekolah. Bila apa saja dia buat sebenarnya, anak-anak ni apa saja yang dia buat, dia semua belajar sebenarnya, sebab apabila dia ada wujud ruang untuk dia berfikir, maka dia belajar. Di situlah peranan kita sebagai parents dan sebagai guru juga untuk kita instilkan pembelajaran secara langsung dan tak langsung ni lah. Bila pelajar datang ke e-learning, of course lah ya Cik Adi,
fokus yang utamanya adalah berkenaan dengan tak boleh membaca, dan usually kebanyakan pelajar yang datang ni adalah 7 ke 9 tahun lah. Jadi bila kata tak boleh membaca ni banyak sebab lah, tetapi sebab yang paling famous adalah biasanya ibu bapa dia rasa macam sedikit tertekan kerana bila masuk sekolah dapat tekanan macam alamak anak tak boleh baca, macam mana nak belajar ni. Bila ditanyakan soalan, anak-anak macam kenapa tak boleh buat ni, kenapa tak jawab buku, kenapa tak tulis, kenapa tak siapkan homework kan. Tetapi sedangkan sebenarnya saya rasa isu kebolehupayaan membaca ni adalah salah satu subset sahaja daripada keperluan anak-anak ni. Sebab tu saya selalu tanyakan, okey sekarang ni ilmu ni kita bahagikan kepada dua. Satu skill ataupun kemahiran membaca, satu lagi adalah knowledge. Bukan bermaksud dia tak boleh baca tu tak ada knowledge. Cuba tanya, boleh tak dia jawab secara verbal, boleh tak dia point out jawapan in any form lah. Okay. Dan antara salah satu faktor kenapa parents hantar lagi adalah mengambil langkah awal sebagai persediaan sebelum masuk ke tahun 1. Ni sebagai kelas tambahan lah, persediaan awal kan. Sebab tu yang saya mention tadi, ada yang seawal 2 tahun setengah masih pakai pampers lagi kan nak daftar masukkan. Biasanya Cikgu Arif kata okey tak apa pergi balik, nanti bila dah 5 tahun ke datang balik. Sebab saya merasakan sebenarnya kami ni yang mengajar membaca ni, kita sebenarnya di peringkat yang akhir sebenarnya, akhir kepada proses membaca. Sebab di peringkat awalan dia ada proses-proses yang lain. Antara yang Umi Sandra mention tadi kan, bedtime stories. Itu sangat penting. Kita bila nak mula belajar baca ni, dia bukan mula dengan suruh ambil buku, anak tu belajar baca buku, bukan. Dia bermulakan dengan mesti disemaikan rasa suka pada buku tu dulu. Jadi apa caranya? Antaranya yang Umi mention tadi, bacakan buku-buku cerita sewaktu nak tidur dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin dia belum boleh baca lagi kan, tapi once dia dah suka, dia ambil mama ni tolong bacakan buku ni dan sebagainya. So kita bacakanlah, read out loud kita panggil. Jadi proses itu antara proses yang sangat penting. Yang keduanya satu lagi adalah ini susah sikit parents hari ni nak buat, termasuk saya lah, saya akui Antara faktor benda utama yang perlu disemaikan adalah anak-anak dia kena tengok mak bapak dia baca buku dulu, baru dia akan ikut. Saya perlu akui, saya adalah salah seorang yang tak suka baca buku. Saya memang tak minat. Tetapi saya rasa syukur sebab wife saya ni seorang yang sangat sukakan buku. Kalau dia katakan dalam sebulan tu dia sanggup menghabiskan beratus-ratus ringgit untuk membeli buku baru, sebab dia memang sangat suka buku. Even walaupun dia ada gadget, dia langgan lah macam-macam channel lah kan untuk membaca sahaja. Sampai ke satu tahap dulu, Umi, apa yang saya buat adalah saya suka baca komik. Dululah ada satu komik. Saya beli komik banyak-banyak. Jadi kadang-kadang kita baca komik secara physical book tu, supaya tengok, Abi baca buku lah, bagus baca buku. Jadi bila kami buat begini daripada ni, thanks to wife saya lah yang banyak bagi approach ni kan, akhirnya kita boleh lihat lama-lama memang suka buku. Macam anak saya yang kecil tu, dia memang main, Abi jom baca buku, main, Abi jom kita belajar baca, dia sendiri. Jadi disebabkan dia kinestetik, maka pembelajaran pun mestilah secara kinestetik masih. Sebab tu kalau ada orang tanya, kenapa yang Cikgu Arif ajar bawah meja ni, kenapa yang Cikgu Arif ajar macam ni? Sebab saya biasanya akan sesuaikan mengikut apa yang pelajar minat dan suka. Alright. So antara salah satu sebab lagi kenapa parents dia ambil langkah awal ni, selain daripada persediaan masuk ke tahun 1, adalah mereka mengambil langkah awal untuk memenuhi IQ, intelligence quotient kan. EQ biasanya dia akan dapat daripada tadika lah. IQ ni lebih fokus dan lebih bersasar. Mostly saya nampak isunya adalah kadang-kadang parents merasakan banyak juga parents yang memaklumkan
di tadika bagus, tapi saya nak enhance lebih lagi supaya ada fokus yang lebih. Kalau di tadika dia ramai-ramai, kadang-kadang ada yang tertinggal kan. Jadi saya pujilah tindakan ibu apa yang begini. Jadi antara sebabnya lain, mereka merasakan bila mereka berpandangan apabila anak-anak ni boleh membaca dari peringkat awal, secara tak langsung vocabulary mereka bertambah, kosakata bertambah. Apabila kosakata bertambah, lebih banyak mereka membaca buku, pemahaman dan pertuturan juga boleh ditambah baiklah. Apabila pemahaman tutur kata boleh ditambah baik, mereka membaca buku-buku cerita yang tertentu. Sekarang kalau buku cerita kanak-kanak dia ada macam-macam kan, Umi kan, ada yang diperkenalkan karakter begini, karakter begitu yang mereka boleh belajar. Jadi secara tak langsung dia pun dapat belajar dekat sini, animal ni dia buat begini, kesannya orang tak suka, animal ni jadi baik, semua orang sukalah, so kita patut buat sama macam dia. Jadi itu antara satu faktor mungkin kenapa parents juga menitik beratkan kepada pembacaan lah. Macam kami sendiri, saya rasa semua penting. Sebab dengan membaca buku juga akan mendedahkan kepada creativity dan imagination juga melalui pembacaan buku. Jadi dia tengok, dia boleh imagine lah. Dia macam kita tengok YouTube lah kan. Bila kita tengok YouTube, cerita, imagination tu dah terpapar pada skrin. Tetapi bila kita baca buku, ada setengah kalangan kanak-kanak ni dia berimajinasi dalam minda. Jadi dia begitulah. Cuma saya nak tambah sikit tadi Umi, berkenaan dengan gadget tadi. Saya juga sokong gadget tidaklah orang kata kalau digunakan secara terkawal, tidaklah rasa ianya sesuatu yang membebankan ataupun memberi keburukan. Cuma pada pandangan saya rasa semua orang tahu ni, cuma susah nak buat. Any form ataupun sebarang perlakuan kita sama ada guna gadget ke dan games ke, buku ke, dia sebenarnya perlu disertakan sekali dengan interaksi. Dia bukan one way communication, dia tak boleh, dia kena ada interaction. Contoh apa yang kami buat, anak tengah tengok YouTube ke, dia buat apa, kita tanya. Dia bukan dia tengok, dia slide dengan, sebab bila dia slide ni dia rasa mudah, dia guna jari je. Sebab tu yang dia rasa ketagih tu kan. Bila nak buat benda lain, malas lah, boring lah, leceh lah, susah lah. Sebab apabila sesuatu benda tu yang dia buat senang, maka yang susah dia tak nak buat lah kan. Okay. So berkenaan dengan lewat pertuturan boleh ataupun tidak untuk mereka belajar baca ni, jawapannya adalah ya dan juga tidak. Dia bergantung. Dia melihat kepada sejauh mana severity ataupun seriusnya lewat pertuturan itu. Okay. Syarat utama yang biasa kami letakkan adalah kita akan tanya dulu, pakar cakap apa? Apa recommendation speech therapy, apa recommendation doktor pakar dan sebagainya. Sebab it's no point pun, sebab macam saya cakap lah, proses membaca ni is last stage. Betul. Sebelum dia boleh membaca, ada stage lain yang perlu dilalui dulu. Dan biasa kita akan cadangkan kalau yang mana yang teruk-teruk, yang mana yang contoh yang datang Cikgu Arif, ni dia baru mula bercakap semalam, boleh tak kita nak ada baca. So it's quite difficult dan kita biasanya tak akan terima lah begini, dan kita akan cadangkan yang terbaiknya cuba rujuk kepada pakar ataupun pergi kepada speech therapy dulu, lakukan terapi-terapi yang tertentu. Selepas itu nanti akan jadi lebih mudah lagi proses dia nak belajar membaca tu, tak perlu tergesa-gesa pun. Ini satu lagi, kadang-kadang parents hari ini kalau tak sabar, dia nak kalau ini saya selalu terjadi ni, saya selalu terjadi ni bulan 11. Cikgu Arif dia call kan, bulan 11 kan, Cikgu Arif anak saya nak masuk darjah 1 ni, bulan 1 ni, bulan 12 ni, sebulan boleh tak dia boleh baca? Kan? Realitinya ada pelajar yang boleh, ada pelajar yang sukar. Jadi we have to be realistic lah, dan kita akan melihat kepada kemampuan masing-masing. Adapun pada saya, tak perlu pun untuk kita terkejar-kejar. Bagus kalau anak-anak ni boleh membaca. Cuma kalau untuk kita terkejar-kejar nak terlalu awal tu, tak perlu pun. Elok lebih baik kita fokuskan pada development yang lain juga dalam pada masa yang sama. Cuma saya juga tidak menindakkan
Kalau nak kata nak belajar membaca awal tu silakanlah, tapi jangan orang kata fokus pada itu semata-mata. Dia perlu bersifat terbuka dan wise lah. Kalau tak nanti anak you akan dia suka belajar je, emotion dia yang lain kosong. Ini bahaya. Bahaya. Bila emosi dia tak boleh nak kawal, tak boleh nak belajar, ini bahaya. Okay. So, terima kasih kepada Cikgu Arif, satu perkongsian yang menarik. Dan juga tadi saya rasa pada parent di luar sana mungkin ada yang di antara mereka gunakan pada mobile untuk membaca, tapi mungkin kita kena ubah sikit supaya senang nampak buku, komik. So mungkin saya pun boleh kembali ke hobi saya yang lama baca, sebab nampaklah memang benda tu berlaku, cuma kita kadang-kadang tak perasan. Sebenarnya itu adalah yang lebih baik sebab fizikal boleh pegang, boleh rasa, boleh feel. Okey, tapi sebelum tu nak tanya Umi, kita ada satu soalan daripada audiens kita tadi. Sebenarnya ada daripada Cik Malina Abdullah tadi sebentar. Dia ada tanya satu soalan berkaitan bolehkah kita mengesan anak-anak prasekolah jika mempunyai masalah pertuturan? Sebab macam Umi ada taska, Umi ada tadika. So boleh tak kita kesan sebenarnya anak-anak prasekolah ni ada masalah pertuturan ataupun tidak? Okey, baiklah, terima kasih. Okey, untuk mengetahui ataupun mengesan anak-anak prasekolah yang mempunyai masalah pertuturan ni, kita sememangnya boleh kesan, boleh kesan seawal usia. Kadang-kadang ibu bapa sendiri tak perasan, bagi dia pelat tu satu yang menyeronokkan dan kita ajukkan lagi. Kita gayakan lagi pertuturan dia sebab bagi kita benda tu melucukan. Pada awalnya memang okey, tak ada masalah, tapi bila dibawa ke peringkat sekolah ataupun tadika, benda ni kita namakan sebagai quite serious lah, quite serious. Okey. Masalah pertuturan ni dia ada pelbagai. Okey, dia pelbagai. Sama ada pertuturan ni boleh dibaiki ataupun tak boleh dibaiki. Masalah pertuturan yang tak boleh dibaiki ni ada beberapa faktor lah. Sama ada lidah dia pendek, memang fizikal lidah dia pendek menyebabkan dia tak boleh bertutur dengan baik. Okey. Dan semula jadilah sehingga dewasa lah dia akan pelat. Pelat. Ada setengah masalah pula pelat. Bila kita betulkan, dia boleh mengajukkan balik perkataan yang telah kita betulkan. So itu yang kita boleh betulkan dari segi pertuturan lah. Okey. Menyentuh tentang kebolehan membaca tadi. Okey, ramai ibu bapa melihat macam Cikgu Arif cerita, membaca ni adalah peringkat terakhir. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa di luar sana, okey, sebab kebolehan anak-anak membaca, mereka perlu melalui 4 faktor. Yang pertama, okey, macam Tuan Hadi sendiri, sekiranya nak mendedahkan anak membaca seawal usia, okey, yang pertama sekali kita kena bagi dia melihat objek yang kita nak kenalkan dia dahulu. Alright. Yang kedua, dia kena dengar. Okey, contoh kita nak kenalkan buku. This is a book. Pencil. This is pencil. So dia lihat, dia dengar. So yang ketiga, dia bertutur. Dia ajukkan balik apa yang kita ajarkan, kenalkan kepada dia. Kalau di peringkat prasekolah pula, dia kena proses menulis. Proses menulis. Dan akhir sekali barulah kepada proses membaca itu menjadi lebih mudah. So keempat proses ni dia perlu dilalui oleh setiap anak-anak, dan seawal mana kita nak dedahkan pelajar tu boleh membaca dan sebagainya terpulang kepada ibu bapa itu sendiri. Okey, terpulang pada ibu bapa sendiri dan bagaimana kita nak dedahkan. Okey, untuk pengetahuan ni, anak saya yang sulung tu lah, okey, si kakak ni, sebenarnya apabila saya belajar, dia adalah bahan uji kaji saya. Dia adalah bahan eksperimen saya. So pada anak sulung selalu macam tu. Ya, betul. Yang kedua kita ignore je. Okey. So yang pertama ni ketika dia usia 1 tahun, saya dah expose dia dengan flashcard, bermain dengan flashcard. Okey, bila kita nampak di luar sana banyak flashcard dijual, dan sebagai ibu pemuda dia just bagi je kat anak, kalau ada 10 lah dia bagi. So itu teknik yang salah lah. So kita kena bagi sedikit demi sedikit. Bila dia dah boleh, kita tambahkan lagi. Dia boleh bertambahkan lagi. Okey, kat situ pun juga kita membantu
proses pertuturan anak-anak itu sendiri. Bagaimana kita nak kesan masalah pertuturan anak-anak itu tadi, apabila kita individu dewasa kena sentiasa bercakap dengan mereka. Kalau kita kemungkinan yang berlaku pada ibu bapa muda, mereka maybe kurang bercakap dengan anak tersebut. Dia rasa anak tu bermain sendiri, tak ganggu dia, itu dah cukup. Dah cukup. Dah memadai. Tapi disebabkan kurangnya komunikasi antara ibu bapa itu sendiri dengan anak, menyebabkan berlaku masalah pertuturan. Sebab itulah mereka perlu didengarkan, sama ada alunan muzik ke, zikir ke, mengaji ke, kan. Sebenarnya dia bila dia mendengar, dia akan melontarkan balik apa yang dia dengar. Sebab tu kadang-kadang kita terdengar dia anak-anak ni mengeluarkan perkataan yang kita tak jangka perkataan tu keluar daripada mulut dia. Sebab dia mendengar daripada persedaran dia lah. Persedaran dia. Okey, antara seterusnya pula, perasan tak kita kadang-kadang kita Tuan Hadi sendiri, masa kita nak baca surat khabar tu lah, anak tu datang nak minta tolong kita, nak suruh baca buku lah, nak suruh buat ni lah, nak suruh layan dia lah. Okey, untuk pengetahuan bapa semua, bahawa waktu-waktu inilah sebenarnya minda anak-anak ni dah bersedia untuk menerima apa pun pembelajaran yang kita nak ajarkan kepada mereka. Masa inilah kita nak serapkan sama ada nasihat ke, ambil peluang terus saja dia baca, tengok buku ke dan sebagainya. Ini yang selalunya kita rasa dia mengganggu kita belajar. Mengganggu kita buat kerja. Time kita nak baca surat khabar lah, time tu dia nak datang jumpa kita, nak main dengan kita. Time kita nak buat kerja tu lah, dia datang nak jumpa kita. Itu kat situ. Dia jadi get ready buat apa di luar sana, bahawa sebenarnya kita yang kena turunkan ego kita untuk melayani karenah anak-anak ini tadi. Right. Okay. So Umi, so terima kasihlah pada tips. Boleh katakan saya jadikan tadi tu antara tips untuk perkembangan lah. Macam mana nak mungkin mendidik anak pintar kepada panduan ibu bapa kat luar sana. Kalau rangkumkan tadi, mungkin kita di 5 minit yang terakhir untuk malam ni bersama dengan online ibu. Kalau ada soalan boleh tinggalkan. Nanti Umi dan Cikgu Arif ada apa-apa boleh rujuk mereka daripada masa ke semasa. Tapi saya just sharekan semulalah. Kita kena melihat and then kemudian mendengar, bertutur dulu bagi dia jawab semula, and then menulis, and then barulah ini antara proses yang memudahkan untuk anak-anak tu baca pada kemudian hari. Okay, so bila kita dekat di hujung rancangan ni, terima kasih kepada viewer-viewer kita pada malam ni kan. Malam-malam sudi luangkan masa, parent-parent terutamanya di luar sana yang sudi mendengar daripada Cikgu Arif dan juga Umi untuk berkongsikan tentang tips anak kita. Tapi sebelum kita nak akhiri online Sifu kita pada malam ini, boleh tak kita minta Cikgu Arif bagi sedikit tips ataupun sedikit kata penutup lah kepada parent-parent di luar sana, kata-kata ringkas. Baik. Terima kasih Hadi. Dalam sekali lagi saya menekankan dalam proses untuk kita melahirkan anak pintar ini, seperti mana yang Umi cakap tadi, kita sebagai ibu bapa perlu merendahkan diri kita, meletakkan ego kita ke bawah dan meletakkan diri kita dalam diri anak-anak itu. Benda ni penting supaya emosi mereka ni baik. Dia sebenarnya kalau ikut pandangan saya dan ikut observation, bila emosi ni cantik, nanti lebih senang dia nak jadi pintar dan pandai. Ini dia. Jadi secara kesimpulannya pada saya, bolehlah kita dari mulai hari ini belajar untuk memahami kepintaran anak ni pelbagai. Yang pentingnya kita meraihkan supaya anak-anak ini rasa mereka ni dihargai dan rasa ini bagi dia sendiri yang rasa dia pandai. Bukannya kita memaksakan kamu kena buat macam ni A, B, C baru kamu pandai. Tak. Sebenarnya banyak yang benda yang dia dah buat tu dia dah pandai dan yang paling penting sekali untuk saya, kita perlu faham melahirkan anak pintar ini adalah sebuah proses. Dia proses lah. Dia bukan tiba-tiba pintar lah. Tak. Dia proses. Jadi kita kena faham perkara-perkara ini dan mudah-mudahan bapa di luar sana boleh mencuba dan boleh melahirkan anak yang lebih baik lah, insyaAllah.
InsyaAllah, insyaAllah. Alright. So terus kepada Umi, ada kata-kata akhir penutup daripada Umi sebelum kita nak akhiri online sifu kita malam ni. Terima kasih. Okey, apa yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapa di luar sana, yang pertama sekali dalam mendidik anak-anak, ketahui tentang perkembangan, apakah yang dimasukkan dengan perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Okey, seterusnya lihat fizikal anak kita, untuk kebolehan anak-anak itu untuk mencapai keinginan yang kita kendaki. Lihat persekitaran pergaulan anak-anak kita, dengan siapa anak-anak kita bergaul, bagaimana hubungan di mereka dengan orang luar dan sebagainya. Dan seterusnya, apakah role model yang boleh kita bagi kepada anak kita untuk jadikan mereka pintar cerdas. Kalau kita mahukan anak yang suka membaca buku, bagaimanakah persekitaran kita di rumah itu sendiri. Jadi adakah kita sendiri pun, adakah kita sendiri mengadakan aktiviti membaca di kalangan keluarga, bagi keluarga, untuk menggalakkan anak kita tadi untuk boleh membaca contohnya. Okey, dan seterusnya, apakah aktiviti yang akan kita lakukan untuk bersama anak-anak untuk jadikan mereka pintar cerdas. Kita mahukan anak kita sedemikian, tapi apakah aktiviti yang kita susun untuk mereka boleh capai keinginan ibu bapa itu sendiri. Jadi dalam mendidik anak-anak ni, yang pertama sekali, you enjoy dengan dunia anak-anak yang ketika kecil ini. Sebab bila mereka meningkat dewasa nanti, kita akan merindui ketika mereka kecil lagi, dan ketahuilah bahawa setiap anak-anak ni adalah anugerah yang Allah berikan pada kita, untuk kita jaga amanah ni sebaik mungkin, supaya anak-anak ni tadi membesar menjadi modal insan yang disegani. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alright, okay. So terima kasih Umi, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panel kita malam ni. Topik yang akan menarik, kalau nak cerita sebenarnya ada banyak lagi yang saya rasa audiens di luar sana nak tanya. Saya sendiri pun nak tanya ni, tak sabar nak tanya. Mungkin kita boleh bawakan lagi sekali lagi pada siri yang kedua akan datang pun mungkin. InsyaAllah. InsyaAllah. Umi. Tapi kalau saya mewakili daripada Online Sifu mengucapkan terima kasih kepada audien-audien yang berada di luar sana kerana sudi bersama kita malam ini, dan juga kepada Cikgu Arif daripada ACE Learning Center untuk meluangkan masa bersama kami malam ini untuk berkongsi pelbagai tips anak pintar dan pelbagai lagi yang saya rasa cukup banyak bermanfaat kepada kami. Dan terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada Umi Sandra kerana sudi kongsikan pelbagai info yang sangat macam saya terkejut banyak sangat nak absorb ni kan. Sebab masih lagi dalam proses nak membesarkan anak saya yang baru 2 dan juga 4 tahun ni. Cabaran memang besar, tapi saya rasa insyaAllah dengan tips yang ada pada malam ini daripada Cikgu Arif dan Umi, penonton-penonton kita yang malam ini dan penonton-penonton kita yang tengok ulangan live kita malam ni dapat manfaat, dan semoga macam tadi kita dapat mudah-mudahan anak yang muslimin dan muslimat kan, dan yang lebih baik, dan dapat membantu bila mereka membesar nanti, insyaAllah. Okay, so akhir kata daripada saya, terima kasih, dan nantikan 5 minit bersama dengan panel, iaitu dengan Cikgu Arif dan Umi Sandra pada minggu hadapan. So nanti kita akan kongsikan video mereka. So nantikannya, dan terima kasih. Terima kasih, bye bye semua, jumpa lagi. Alright, Bye.